Assalamualaikum, bertemu kembali dalam Sembang M&M. Saya Mimi Saleh dan Mak Hajah Rahmah Saad. Hari ini siri yang ke-24 Sembang M&M. Terima kasih kepada semua yang telah menyokong kepada siri Sembang M&M. Siaran ini akan dibuat secara live dan akan dibuat naik ke YouTube dan juga kepada ke Watch Party ya. Jadi sesiapa yang tertinggal siaran live boleh tonton di Watch Party. Jadi Mak, hari ini kita nak bincang mengenai PKP lagi kan, Perintah Kawalan Pergerakan yang baru dimaklumkan semalam dia disambung sehingga 28 April. Jadi macam Mak tengoklah kawan-kawan Mak kan, macam mana, ada yang dah terima keadaan ni ke ataupun ada yang masih macam denial lagi? Mak tengok setengah tu dah terima dah. Dah boleh terima dan tentulah yang lain-lain tu masih belum kan. Yang yang dah terima, kalau yang makan gaji kan, it's okay lah. Panjang mana pun cuti, tak ada masalah kan. Tapi kalau yang bekerja sendiri kan, macam Mak kan, tentulah terjejas kan. Macam kita terbit buku tak boleh edar kan. Bila buku tak boleh edar kan, duit tak dapat kan. Jadi macam mana keadaan tu, pasal kita punya pendapatan terjejas kan. Tapi bagi yang makan gaji, walaupun kata mereka bekerja dari rumah kan, bekerja video conferencing lah semuanya, tapi gaji masih jalan. Jadi tak ada masalah lah Mak ingat kan. Tapi dalam situasi sekarang ni Mak kan, dia punya cabaran tu, siapa yang macam self-employed, kerja sendiri, dia punya cabaran ialah kat mana nak cari duit tu lah kan. Tapi bagi yang misalnya meniaga makan nak long kan, macam buka gerai, restoran kan, dah tak boleh meniaga kan. Yalah. Mana ada pekerja, memang banyaklah terjejas kan. Tapi orang yang ni juga yang buka tadika, banyak kan, semua, yang ajar mengaji kan, walaupun dia ambil upah sikit ajar mengaji, tapi sekarang langsung dah tak ada pendapatan. Kemudian pada orang yang kerja makan gaji sekalipun, work from home kan, sekarang dah work from home, mereka juga melalui cabaran besar juga. Yalah. Sebab sekarang ni dia macam mana nak manage kerja dan juga office dan juga di rumah. Anak kena jaga kan. Anak kena jaga, kena makan, kena masak, kena apa kan. Lepas tu Munia, tapi dari segi sinilah Kak Long kita boleh tahu, macam kita baru sedar macam mana kerjanya housewife kan, suri rumah kan. Kita boleh tahu macam mana kerjanya suri rumah yang setiap hari bergulumang dengan anak-anak kan. Dia banyak dia punya hikmah dia yang kita boleh pelajari lah. Tapi cuma dia macam mana Mak bila kita cerita kan, kita mungkin tak boleh nak compare tau, suri rumah dengan orang yang work from home. Sebab suri rumah dia dah belajar, dia rutin dah untuk beberapa tahun kan. Katalah dia dah menjadi suri rumah beberapa tahun kan, dia punya rutin tu dia dah belajar untuk adapt untuk sekian lama lah. Jadi cuma sekarang ni the new adaptation ialah bila anak tak ke sekolah. Jadi kalau suri rumah dia tahu okey pukul 8 anak semua dah tak ada, suami dah tak ada, lega kan. Tapi sekarang ni suami anak semua kat rumah, semua berkumpul kat rumah. Jadi suri rumah dia punya cabaran part tu lah. Dia kena adapt dengan new surrounding. Tapi yang sekarang yang mungkin ambil masa ialah orang yang work from home kan, lelaki dan wanita yang perlu kerja daripada rumah, di mana kadang-kadang bos, ini saya dah mula dengar lah, majikan dia ada yang dia anggap pekerja tu ialah pekerja dia 9 to 11, bukan 9 to 5 lagi 9 to 11, daripada buka mata sampai nak tidur. Bos ni asyik call dan micromanage. Saya pun masa dengar, ya Allah, kita pada waktu ni patut considerate kan, pertimbangkan semua keadaan. Jadi majikan pun ada yang tak bertimbang rasa kan. Saya macam sedih dengar yang kawan-kawan yang work from home kan, ada majikan tu pukul 11 malam pun message tanya pasal kerja. Ini too much lah kan. Jadi ini cabaran lah kan, di dalam keadaan macam ni kan. Jadi mungkin juga ada yang melihat PKP ni kan, bila disambung
ada yang melihat blessing maknanya kita boleh stay at home betul-betul settlekan kita punya wabak ni kan. Tapi ada juga yang mengeluh PKP ni diteruskan. The stress tu makin meningkat sebab yalah macam tadi kan. Bila dengar je kan pengumuman kata disambungkan, semua mengeluh Allah Akbar, kena duduk kat rumah lagi kan. Jadi mesti ada setengah lah. Yelah. Ada yang setengahnya happy lah kan. Tapi mak kan kalau macam dulu kalau kita kerja, kita pun pernah dulu ada office kan, ada syarikat. Mak tak dapat bayangkan kalau betul mak tak dapat bayangkan maksud macam mana. Maksud kan dulu pekerja-pekerja kalau asyik-asyik nak ambil cuti dulu asyik-asyik nak ambil cuti kan. So apa beza dulu cuti dengan sekarang punya cuti? Dulu cuti tu kalau cuti kan 2 minggu, kalau pantang yang cuti bersambung-sambung tu hari Sabtu, Ahad, Isnin kan, hari Jumaat cuti, hari Khamis dah nak ambil cuti dia dah plan dah public holiday cuti tahun. Malah dalam Facebook tu pun mak tengok semua orang list kan dah cuti bulan ni, cuti berapa punyalah seronok nak cuti kan. Tapi bila sampai sekarang betul-betul Allah Ta'ala bagi cuti kan, kita tak nak pula cuti kan. Tapi cuti, pasal cuti sekarang tu kita boleh keluar rumah. Dulu kita cuti tu kita pergi shopping lah, kita pergi makan-makan lah, kita pergi holiday lah kan. Tapi sekarang ni kita tak boleh keluar rumah. Kita duduk dalam rumah kan. Jadi itu yang memeningkan kepala tu. Lepas tu kalau dulu kita tahu kalau kita cuti, kalau yang seluruh rumah tu dia cuti dengan anak dan keluarga, dia macam enjoy lah. Dan juga kalau yang anak-anak boleh keluar rumah main. Sekarang tak boleh. Lepas tu orang yang work from home, macam dulu dia kerja makan gaji di office, dia tahu kalau dia cuti, tak ada bos takkan kacau. Tak ada. Yang ini work from home kan, dengan bos kacau, bukanlah kacau macam mana, tapi yalah asyik kita tahu nanti dia akan call kita kan. Tapi yang saya tak boleh tahan tu yang bos call pukul 11 malam tu lah. Why? You know why? Bos boleh call pukul 9 malam kan. And then Sabtu Ahad pun kan. Jadi macam saya kata ini itulah mungkin kita hari ni kita patut membincangkan kita nak adaptasikan kita dah kena adjust diri kita kan keadaan sekarang kan. Kalau tidak dulu bila berakhirnya bila hari ni dia 14 bulan sepatutnya 14 bulan dapat akhir kita dah happy lah, dah boleh masuk kerja. Tiba-tiba sekarang dia sambung lagi kan. Mak-mak yang seluruh rumah pun lega, anak aku akan masuk sekolah kan. Yalah. Sekarang dah tak boleh, kena sambung lagi kan. Dan kita pun belum tahu lagi, tak tahu sambung lagi kan. So jadi sekarang ni memang first kita kena terima hakikat lah kan. Hakikat bahawa PKP ni memang kemungkinan kita tak tahu adakah sehingga sampai 28 je ke ataupun terus ke sehingga bulan Mei kan. Jadi kita harus terimalah hakikat daripada sekarang bahawa kita perlu ubah kita punya rutin kan. Kita punya mindset pun dah kena ubah kan, segala-galanya ubah. Jadi proses untuk adaptasi tu macam mana? Macam mak dulu mak pernah lalui lah kan. Macam dia kalau PKP ni mak ingatlah dia musibah juga, musibah serangan virus ni kan. Virus ni serangan virus ni dia tak baku lah virus. Mak dengar orang Indonesia cakap virus. Virus. Virus tu bahasa Inggeris kan. Okey. So mak ingat ni ini satu musibah lah kepada dunia kan. Bukan saja kita tak boleh lari. Betul nak lari ke Amerika. Amerika dah tak ada guna lagi. Paris pun dah tak romantik lagi kalau anak pergi sana. Jadi kita kena duduk di rumah kan. So ni musibah sama juga seperti dalam setiap musibah ni kita memerlukan satu penerimaan kan. Jangan kita menafikan. Betul. Kita menafikan kan. Dia seperti juga macam perceraian, macam kematian kan. Business down macam kita dulu, ataupun macam mak menghadapi musibah abah diserang stroke kan, penyakit ahli keluarga kita jadi OKU ke kemalangan ke. Ini adalah satu musibah yang menimpa kita kan. So kita kena ubah kita kena menerima hakikat bahawa kehidupan kita bukan lagi macam dulu. Kehidupan kita sudah berubah dan kita kena menerima. Tu yang penerimaan ni kena tukarlah mindset macam Kak Long kata tadi. Mindset kita kena berubah. So now
bukan lagi fasa dulu tapi sekarang fasa baru. So mindset kita kena ubah. Nak ajar mindset tu pun ambil masa juga. Betul. Tapi kita kena sentiasa ingat bahawa kita ni sedang yang senang sekali nak ubah mindset ni. Kita kena ingat bahawa apa yang kita alami ini adalah satu ujian daripada Allah. Bila kita ingat ni ujian daripada Allah, maka hati kita akan jadi tenang lah. Macam mak dulu kan, apabila Abah dah diserang stroke, dah tak boleh buat apa, kehidupan dah jadi turning point lah, 360 turning point kan. So mak kena menerima hakikat ni lah. Mak dah kena jadi seorang perawat sekarang, bukan lagi seorang manager ke seorang editor. Tak boleh lagi. Jadi kena buang semua segala kita punya segala yang menafikan kita kehidupan kita pada masa hari ini lah. Tu ada Muni suka this word metamorphosis tau. Metamorphosis ni paling senang daripada beluncas kepada rama-rama. Saya tak erti lah nak nyanyi lagu tu, mak. Dia ada macam pom-pom, ada satu lagu lah budak-budak tadika selalu nyanyi kan. So bila kita sebut metamorphosis tu dalam keadaan adaptasi macam sekarang pun, kita pun perlu buat satu metamorphosis diri lah. Sebab macam mak tadi kan, daripada seorang editor kan, dari seorang wartawan, penulis, pemilik syarikat kan dulu, dan sekarang mak terus berubah bila abang menjadi sakit, seorang perawat, caretaker pun boleh, caregiver pun boleh kan. So yang duduk di rumah bayangkan, daripada pemilik syarikat yang jumpa orang ramai, sekali duduk kat rumah dulu kan 10 years ago. Jadi mak perlu ubah diri mak. So macam umpama beluncas yang perlu jadi kepompong untuk berehat seketika, untuk belajar untuk adapt diri dia kan dengan suasana yang baru sebelum jadi rama-rama lah. Jadi mungkin juga proses PKP ni ialah proses kita untuk that cocoon, proses untuk jadi kepompong, untuk kita reflect potensi diri kita, apa peluang kita ada lah kan. Dia kalau proses penerimaan ni it depends lah. Kadang-kadang setengah orang tu dia cepat, setengah orang tu dia lambat sikit menerima hakikatnya kan. Tak apalah mak cerita macam dalam kes kematian kan, kematian mengejut misalnya kan. Dia tak pernah terfikir bahawa kematian pada pasangan dia tu akan berlaku dengan begitu dengan mengejut kan. Jadi penerimaan dia lama. Dia sentiasa orang mempersoalkan kenapa aku hadapi benda ni kan. Kenapa aku. Tapi dia tak pernah fikir pula kenapa Allah bagikan dugaan ni kepada dia. Apa rahsia dia kan, dia tak pernah fikir macam tu kan. Tapi dia selalu fikir secara negatif kan. So sama juga macam PKP ni. Ini juga musibah yang kita kena menerima hakikat ni, dan kita fikir kenapa Allah jadikan dugaan ni kepada kita kan. Pasal dugaan ni penerimaan dia berbeza. Mak lain, Kak Long lain, orang lain, semua lain dia punya penerimaan dia kan. Jadi kita melihat dari sisi yang baik lah. Apa musibah ni blessing yang musibah ni beri kepada kita kan. Dia memang dia macam bunyi klise lah. Saya selalu guna perkataan klise sebab kadang-kadang macam ni tau, bila kita kata tanya Tuhan ke ataupun kita mesti kita orang Islam kena percaya itu bahawa ini musibah ini adalah satu ujian bagi kita. Sebab yalah, bila kita ada setengah orang kan, bila yang mak kata berbeza kan cara orang menerima musibah ni, the reason is itulah, bila dia bertanya kan, dia takkan jumpa jawapan tau. Kita tanya, kita expect kalau kita tanya orang akan beri jawapan. Tapi kalau kita tanya Tuhan, Tuhan tak beri jawapan tu sekarang. Jadi one thing bila saya notice bila saya baca beberapa buku macam buku selalu self help mengenai bisnes yang jatuh kan, rags to riches kan. Kalau kita tengok juga kisah-kisah memoir orang-orang usahawan mereka akan sampai satu peringkat yang jatuh ni ke tahap abyss. Abyss ni macam terus ke dasar laut mak kan. So dia what happen is memang hampir semua orang yang melalui kesusahan, dia akan lalu proses itu, jatuh bertimpa-timpa sampai dia kata sampai bila Tuhan nak uji dia macam ni. So one thing Muni belajar melihat ambil iktibar daripada kisah-kisah orang lain, termasuk juga kisah Nabi kita, ialah once bila
time dia kena, dia bangkit balik dengan satu lesson yang belajar. So lesson yang dia belajar ialah mengenai kekuatan diri dia dan macam mana dia berusaha untuk bangkit. Usaha itu yang Tuhan tengok. Tawakal kita bahawa harapan tu masih ada, esok masih ada, itu yang Allah tengok, yang usaha tu kan. Jadi itu sebab kita macam bila kita jatuh ni kan, kita kena usaha untuk cari jalan untuk ubah lah, untuk ubah. So dalam proses ni first memang kita adaptasi lah. Dan bagi pendapat Muni juga, the next phase ialah kita kena relearn, belajar perkara-perkara baru kan. Sebab macam mak pun mak tak pernah jadi caretaker kan, mak tak pernah jadi perawat orang stroke kan sebelum ni. Baca buku lah, cari kan internet, cari apa, belajar kan. Betul. Apa, yalah segala macam lah mengenai dengan tu. Tanya doktor, tanya apa kan, berbincang kawan, cari grup. Pasal dalam mak tanya ke jabatan yang mengendalikan hal kebajikan keluarga kan, mereka pun tak ada satu advice yang nak beri kepada caregivers, caretakers. Kita hanya later lah, bila abah dah okey dah, baru mak jumpa satu grup lah yang apa, stroke survivors ni kan. Tapi semua dah mak lalui kan. Jadi dalam kes PKP ni kan Kak Long kan, dia satunya kita kena terima lah, terima hakikat bahawa sekarang ni kita tak boleh keluar daripada rumah, bahawa sekarang ni kita bekerja dari rumah, bahawa sekarang ni kita susah nak terima, susah nak apa, menjalani kehidupan kita seharian seperti biasalah. Dan apabila kita dah boleh terima, kita ni dah sebulan kan. Hampir sebulan. Sebab kita start itu 18 Mac. Biasa dalam masa sebulan kita dah boleh terima. Jangan kita melawan lah. Kita jangan melawan takdir ni. Kita terima. Kalau lawan takdir pun memang PKP ni berlaku. Yalah, kita tak, maknanya kita tak boleh kata bila ni Allah, kita selalu duk merungut kan. Dia tak akan membantu kita. Dia memang dalam situasi ni, bila tadi kita cakap pasal adaptasi kan, another thing about adaptasi ialah kena move on. Dia macam walaupun kita jatuh kan, dia kena terus gerak. Dia terus gerak, kena moving forward kan. Jadi proses moving forward tu lah kita kena belajar benda-benda baru. Kita belajar semula. Mungkin kita dah tahu lama dulu. Macam contoh mak masak asam pedas lah konon kan, contoh dia. So mak memang tahu pasal asam pedas, tapi kita tak pernah lah nak buat asam pedas untuk berniaga. Dulu kita berniaga kan, kita dah stop 5 tahun kan. Sekarang dah lama dah nak buat kan. Orang ni cakap buatlah, dan Facebook pun bila mak up kan gambar-gambar asam pedas kan, buatlah kan. Tapi macam belum sampai waktu dia Kak Long. Kadang kita dalam hidup kita ni, melalui pengalaman, dia kita hendak sesuatu tu, kita hendak buat sesuatu, tapi pada waktu itu tu Tuhan tidak izinkan. Timing dia belum lagi. Timing tu belum. So don't worry kalau kita menghadapi sesuatu keadaan kan yang apalah, yang down kan kita kan, kita minta sesuatu kepada Allah tak bagi lagi. Dia jangan kita risau. Itu belum masa dia lagi Tuhan nak bagi kepada kita. So and then belum masa lagi untuk buat FB Live masa 5 tahun lepas kan. So masa yang kita nak buat macam-macam dulu, ajar masak semua kan, kita mengharapkan dulu TV datang kat kita lah kan. So sekarang ni rupanya timing dia memang sekarang. Tak tahu macam mana dia boleh jadi. Kalau timing dia tak sampai kan, kita nak buat, mak pun takut. Kalau bukan mak takut apa, mak ni segan, malu. Mak ni bukan yang glamour kan, memang segan. Mak suka behind the scene, duduk di belakang kan, menguruskan apa ke, mengarahkan. Tapi biar orang lain duduk kat depan, biar Kak Long ke duduk kat depan, biar abah ke duduk kat depan, mak duduk kat belakang, tak apa kan. Tapi bila sampai satu waktunya, rupanya mak terpaksa ke depan juga. Alhamdulillah lah. Yang ini ialah proses kami lah. Kami adapt dengan PKP dan juga kami relearn. Kami belajar. Macam saya, yalah
pernah buat FB live, tapi kita tak pernah lah buat secara macam ni kan. So ini dia juga datang je idea tu. Datang idea tu, datang keberanian dia. Ini dalam proses kami adaptasi. Jadi bila kita cerita pasal proses bila kita sebut apa sahaja proses kreatif, proses adaptasi, proses penerimaan, ia ialah proses maknanya dia ambil masa. Dan lain orang lain cara dia untuk menjadikan proses tu berjaya. Jadi macam kami proses kami ni lah, kami cuba FB live kami cuba berhubung dengan orang di luar supaya kita tak boring Kak Long. Macam Mak tak lah kan, macam Kak Long selalu keluar kan, jumpa kawan, jumpa pergi mana-mana, ada meeting lah, ada apa. Mak memang sokmonya memang di rumah kan. Bagi Mak, dia sambung lagi 6 bulan pun Mak tak ada masa. Jangan Mak. dia sebab memang hakikatnya ini kan. Cuma itulah saya selalu percaya kan, bila kita buat bisnes kan, kita selalu macam ni, kita prepare for the worst. Tapi kita hope for the best lah. Jadi kita tak nak PKP ni berterusan sebab dia akan menjejaskan ekonominya. Tapi itulah perkara ni perlu berlaku lah. Rakyat Malaysia ni kena jangan degil lah cakap kerajaan kan. Dia kata jangan keluar. Kalau misalnya kita dulu ni Mak nak belajar berletir lah kan. Silakan. Bila kerajaan kata jangan keluar, janganlah keluar. Mungkin dulu kalau rakyat tak degil kan, 14 hari bulan ni dah habis lah kan. Tapi bila degil, dah kena sambung lagi. Ni kalau ada yang degil lagi sampai nak kena saman, sampai nak kena apa kan. Punyalah degilnya, tak tahulah nak cakap macam mana kan. Tu salah siapa tu? Salah cikgu ke? Salah ibu bapa? Salah diri sendirilah kan. Dah tua-tua kan. Dah tua-tua salah semua dah diri jadi buluh dah kan. Dia ialah one thing juga bila kita nak adapt ni kan, kadang-kadang satu yang saya lah, ni pengalaman peribadi apabila saya buat buku mengenai Bujang Okey. Itu juga satu adaptasi dan metamorfosis diri untuk kita berubah daripada satu pemikiran kepada pemikiran yang baru kan. Jadi apa yang berlaku juga pada waktu itu, orang di sekeliling menolak kita punya perubahan. Okey? Okey, ini juga berlaku dalam keadaan sekarang lah. Katalah dulu kita berniaga bisnes buku okey, bisnes buku, kedai buku katakan. Tapi sekarang kedai dah tak boleh, orang tak datang. Jadi ia menyebabkan income tak masuk semua kan. Jadi apa nak buat? Kan duit dah tak masuk. So kalau katakanlah kita nak berubah cara lain, berubah online lah, berubah cara bagi free, itu yang sangat sangat ekstrim lah dia punya cara promotion ialah bagi free kan. Mungkin orang sekeliling kita tak setuju dengan kita punya cadangan. Jadi itu juga berlaku apabila kita nak adapt. Ada orang tak setuju dengan cara kita nak berubah. Jadi macam mana kalau macam Mak lah, macam katalah macam dalam kes Mak jadi perawat tu, tak ada orang nak ni lah, sebab memang itu proses Mak bantu Abah kan. Tapi macam katalah orang nak berubah, sekali dia ada orang-orang yang kalau Muni panggil dream wrecker lah. Orang yang memusnah impian. Kita nak berubah berubah jadi tukar bisnes ke apa kan. Tapi orang sekeliling, terutama ahli keluarga lah, yang tak setuju dengan cara kita. So macam mana cara nak buat tu Mak? Kalau dalam rumah tangga, kalau macam sekarang kan, apabila Abah dah sakit kan, mungkin Mak lah jadi dia punya leader lah, ketua keluarga, yang ada say kan. Bukan macam Mak ni, bukan mungkin Kak Long lah jadi ketua keluarga yang menguruskan semua keluarga kan. Tapi Mak dalam sebagai perawat ni, Mak ada say. Mak nak buat apa terhadap Abah. Jadi itu yang pentingnya. Macam Mak Mak gunakan rawatan moden lah, bukan rawatan tradisional. Mungkin orang kata urut tu bagus, mungkin orang kata ni ubat ni makan bagus, ubat ni bagus ni. Tapi bagi Mak ada stand sebagai seorang perawat yang menjaga ni. Mak ada stand apa yang Mak nak buat dengan pesakit ni. Jadi Mak tak dengar cakap siapa-siapa. Okay, so Mak tak dengar, walaupun orang cakap apa-apa kan, biarlah secara berhemah je, okey terima kasih kan. Tapi kita tak cakap lah, oh ini tak bagus lah, ini tak bagus lah.
Tapi mak ada stand mak sendirilah. Macam mana mak nak rawat pesakit ni. Tapi kalau dalam keadaan macam ni kan, buat bisnes lah katakan bisnes yang dulu sebelum PKP, macam contohlah jual buku kan. So sekarang ni buku dah tak boleh jual. So dia nak kasih free. So pendapat tu kan macam sangat ekstrim kan. Orang tak pernah buat nak kasih buku kenapa free. Nak bagi free pula kan? See? So macam tu lah. Tak, tunggulah sampai itulah maksud dia. Ada yang bercanggah pandangan. Bercanggah pandangan kan. Sedangkan bagi free ialah salah satu promosi. Kan ada setengah orang, maknanya pemilik syarikat tahu strategi yang dia nak buat. Kan? So tapi orang sekeliling dia kan tak setuju dengan pendapat tu. So macam mana dalam proses adaptasi kan, ada orang keliling tu tak setuju. So macam mana kita nak handle benda tu? Orang sekeliling tu siapa? Kalau share partner dia kena bincang lah. Tapi kalau orang sekeliling tu tak ada kena-mengena dengan diri kita, just move on je lah. Buat je lah. Tak perlu so pekatkan telinga lah. Tak perlu kita kadang dalam hidup kita ni tak perlu sangat kita dengar cakap-cakap orang kan. So kalau kita berkeyakinan dengan pendirian kita kan, so kita just move on. Tak payah kalau kita dengar cakap orang, kalau kita tak boleh nak buat apa-apa. Kan tak boleh ni. Lagi satu kita kena cari kawan-kawan yang orang kata satu kepala dengan kita. Betul. Jangan cari orang yang very negative. Kita nak buat macam ni, cakap macam ni, oh no. Kita cari satu orang yang satu kepala lah dengan pendirian kita, dan pendirian dia pun kita suka dan kita boleh minta pandangan dia. Dan mak kawan-kawan di sekeliling mak memang orang yang jenis ni lah. Dan kalau orang yang berfikiran negatif tu mak memang menjauhkan diri lah. Pasal dia boleh tambah pada waktu ni yang kita terpaksa berkurung ni kan, lagi down, menyebabkan kita jadi down. Kan. Tu Muni sangat setuju. So dalam keadaan kita berada dalam yalah, ada orang umpamakan PKP ni macam dalam zoo. Orang umpamakan sahajalah. Yalah dia bebas tapi dikekang kan. So kita bebas nak pergi tapi dalam 10 km saja. Jadi sekarang ni maknanya banyaklah pengalaman, banyaklah dia punya hikmah kat long. Kalau orang bela kucing yang kurung tu, kurung kucing tu kena lepas kucing tu. Kalau mak dengar yang jiran kita ni kan bela anjing kan. Ya Allah, kesiannya anjing ni merayu-rayu suruh dia lepaskan. The way anjing tu menyalak kan. Seolah-olah dia kata lepaskan aku, hendakkan kebebasan kan anjing ni. So, jadi sekarang ni kita merasa kan macam mana kita dikongkong dalam rumah kan. So kita kena ni lah. So kita rasa empati lah. Nak dengan orang yang dalam mengalami kekangan lah. So Muni rasa bila kita kata kurungan tu, kita jangan hanya lihat dari segi zoo tu dikekang macam ada sangkar semua kan. Kadang-kadang kekangan tu ialah dari segi sumber. Macam contohnya kalau dulu pendapatan kita sebulan mungkin boleh dapat 3 ke 4 ribu kan. Sekarang dah makin kurang sebab kita pekerjaannya makin kurang. So mungkin juga kekangan sumber tu. Duit tak ada. Ya, kan? Itulah yang mak kesian mak memang kesian. Mak call ni kira macam anak angkat mak lah kan. Dia dah lama bantu kita kan. Mak tanya, kamu ada duit ke nak makan? Dia kata ada sikit mak. Dia kata sebab kesian kan, dah berapa lama tak bekerja. Walaupun dia orang Indonesia kat long kan, tapi rasa belas lah. Kita fikirkan ni duit banyak mana pun kan, dikikir-kikir setiap hari akan runtuh juga. Akan jadi flat kan, akan jadi rata. Jadi mak empati lah dengan nasib dia kan. Ada ke duit nak makan kan, macam tu. Orang yang kerja macam ni lah, yang tak bergaji ni memang kesian. Yalah, macam tukang rumah kan, macam tukang rumah. Yang ni dia kerja di restoran kan, dia menjaga dia bekerja di restoran dan dapat upah harian kan. Jadi bila tak bekerja dah seminggu, pendapatan tak ada. Betul. Dia suami dia pun tak boleh kerja juga. So cakap dengan mak, mak cakap dengan kita kan, beli mi ke, beli telur yang basic je untuk bantu kan. Jadi kita rasa empati kan dengan nasib
orang yang tak dapat makan ni. Jadi kira tahun 2020 ni kita punya Ramadan datang awal lah mak kan. So orang selalu kata tujuan kita berpuasa tu supaya kita empathy pada orang yang less daripada kita yang kurang bantuan. So sebenarnya PKP ni kira macam empathy. Kita punya Ramadan jugalah kan, untuk kita empathy dengan orang-orang yang lain. Kita muhasabah diri dan juga kita melihat nasib orang kan. So mungkin kita pun susah juga kan, duit pun kekang kan, duit pun kurang, tapi kita harus lihat orang yang lebih susah daripada kita juga. Semalam ada satu kawan Kak Long bagi satu bakul makanan kan. Tiba-tiba je dia bagi. Terima kasih banyak kepada yang memberi sumbangan tu kan. Ada beras, ada tepung, ada Allahu Akbar kata ni beras ni dapatlah makan untuk 2 minggu kan ini. Syukur alhamdulillah kan. Dia betapa kan. Jadi kita apa ni, kita bagi pada orang kan, orang akan bagi pada kita balik. Jadi kita dapat merasai kesusahan yang orang lain rasa. Orang lain pun dapat kesusahan yang kita rasa kan. Jadi kalau kita beli Maggi tu satu bungkus mi segera ni, satu bungkus berapa sen lah sangat kan. Telur satu papan berapa ringgit sangat kan. Sedekah je kan. Jadi kadang-kadang bila kita nak bantu orang kan, yalah macam sekarang ni semua orang membantu frontliner kita pun berterima kasih kepada frontliner kita kan, orang-orang yang kumpulan hadapan ni kan, yang banyak membantu kan. Tapi at the same time juga kita melihat yang backliner lah kot kan, jiran kita, jiran-jiran mereka yang dulu yang tukang-tukang rumah kita kan, yang makcik-makcik yang datang cleaner yang seminggu sekali tu kan. Tanyalah dia, kamu ada dia. Kita tahu mereka memang mungkin juga mereka tak berpuasa daripada mula PKP ni, kita pun tak tahu kan. Tanya. Jadi tanya kan, kamu ada duit ke? Ada sikit mak kata. Dia cakap macam tu. Cakap beli Maggi kat dia, beli telur. Basic benda basic dia. Lagi pula mereka yang ada anak kan, anak kecil kan, anak kecil yang susu orang tua banyak kat Long. Apa duit nak beli susu banyak. Betul. Kan. So mungkin dalam keadaan macam ni kita harus melihat segenap pelusuk masyarakat lah. Kita berterima kasih juga kepada kerajaan kerana bantu kita melalui bantuan prihatin kan. Tapi itulah kita yang menerima ni juga harus prihatin kepada golongan yang tak dapat golongan yang bukan Malaysia lah, yang Malaysia juga menjadi kita punya ahli keluarga lah, sebab kita duduk di tanah yang sama kan. So mereka secara tak langsung ialah ahli keluarga kita di Malaysia. Jadi kita lihat sebelah-sebelah kita kan. Dia sekarang kalau PKP ni mengajar kita erti berkongsi, erti merasa kan, erti berkorban. Jadi banyak hikmah dia sebenarnya kan. Jadi kalau kita menerima hakikat ni dan menerima segala hikmah-hikmah yang ada tu, kita akan jadi tenang. Betul. Kita jadi tenang dan kita rasa bersyukur. Cuma itulah tadi dari segi orang yang hilang pendapatan tu, itu pun mak tak tahulah nak cakap macam mana kan. Yang hilang tak ada langsung pendapatan kan. Jadi ini kadang-kadang dalam rumah tangga ni boleh bergaduh loh. Nah itu yang risau tu. Jadi bertenang kan. Apa sekarang ni banyak kerajaan bagi bantuan makanan, bantuan apa kat Long lagi? Yalah. Makanan dia ada beberapa agensi yang juga memberi bantuan makanan. Bukan dalam bentuk wang ringgit tapi makanan. Misalnya saya sebut Cendana ada food aid, bantuan makanan kepada golongan artis. Ni bukan artis selebriti Artis ialah kelompok industri kreatif dari segi pelukis, orang teater, semua tu boleh cuba mohon di bawah Cendana boleh pergi ke website Cendana dan juga beberapa agensi lain saya pun tak pastilah agensi itu, boleh kita google lah, dan sesiapa yang tahu link tu kongsi dengan kawan-kawan sekeliling kan. Sebab kadang-kadang bila kita memberi sumbangan tu jangan hanya beri pada sebahagian kelompok saja. Kita fikir kadang-kadang mereka tak masuk dalam mana-mana kategori golongan gelandangan jelas kategori dia, golongan frontliner jelas kategori dia, yang antara tu yang tak jelas. Misalnya jiran sebelah rumah kita kan, jenguk-jenguk lah tanya kan, ada makan kan? ke tak ada makan.
So mungkin waktu inilah juga kita kita menjadi masyarakat yang prihatin kan. Maknanya bukan saja kita mengharapkan orang kesian prihatin pada kita, kesian. kita Sebab juga prihatin pada orang. Bukan kita tak nak kerja, bukan kita, dia punya musibah tu menyebabkan kita tak boleh kerja, tak boleh keluar. Itu yang masalahnya kan. Jadi bila kita tak boleh keluar, tak boleh kerja, duit kita tak ada. Dan duit kita tak ada, kita nak beli barang tak ada. Sebab dalam waktu sekarang ni pun kita jangan asyik sebut je duit tak ada. Bila kita dalam keadaan krisis apa yang kita perlu sebut ialah macam mana cara untuk kita berubah, untuk cara kita dapat duit tu. Kan? Jadi proses adaptasi tu, itulah bila kita cerita mengenai proses adaptasi tu, memang antaranya ialah mencari peluang-peluang tu. Jadi macam sekarang PKP ni, kita harus melihat di mana yang kita nampak peluang. So peluang yang ada tu, macam sekarang saya tiba-tiba kata, kenapa tak saya cuba offer tawarkan servis suara saya. Alang-alang kan, dah buat audiobook, dah buat ni kan. So kalau ada kan, kalau kita pun masuk bisnes online juga kan, jual paste asam pedas. Paste asam pedas kita try. Benda ni kita cuba je. Dia tak ada harm sebab, dan kita bagi khidmat kan. Orang susah nak masak, nak apa kan, mak bagi khidmat. Cuma dalam keadaan macam ni juga, because of kita punya sumber tu terhad kan, apa sahaja wangnya, tenaga kan, masa terhad. Jadi risiko tu harus diambil kira lah. Jadi janganlah nak macam berfikiran besar sangat sampai kita nak cuba sesuatu yang tinggi risikonya. Kita punya financial prinsip dulu kata high risk high return. Dalam certain keadaan, terutama macam keadaan krisis macam ni, saya fikir tak boleh diguna pakai. High risk pada waktu ini is not high return. So kita harus calculated kita punya risk lah pada waktu ini. Jadi Mak, dalam beberapa saat lagi Mak ada apa lagi ke last word Mak nak cakap? Apa Mak nak cakap Mak kata satu tu, kita muhasabah diri kita. Kita kena terima ni sebagai satu dugaan pada kita dan kembali kepada Allah kan. Berdoa kepada Dia, mohon musibah COVID ni diselesaikan dengan seberapa segera. Dan kita wujudkan silaturahim lah. Dan dengan rasa prihatin kita, dengan rasa empati kita, mungkin kita boleh, insya-Allah kita akan menjadi seorang insan yang lebih bersih jiwa dia. Amin. Saya pun saya nak ulang balik apa yang kita cerita daripada awal tadi yang kita sembangkan So memang dalam proses untuk kita menghadapi PKP Perintah Kawalan Pergerakan ni, dalam proses kita melalui dunia baru, kita punya new normal ni, ada waktu kita deny. Jangan-jangan dah habis ni, kat luar orang dah tak nak pergi kerja dah. Nak duduk kat rumah je. Dah rasa seronok. Tak tahulah kan. So proses yang pertama tu memang kita tak nafikan ada proses denial sebelum sampai proses untuk penerimaan. Tapi harapnya kita terima keadaan ini secepat mungkin hakikat ini, supaya the next phase boleh berlaku, iailah proses adaptasi yang dalamnya ada proses untuk kita belajar, kita melihat peluang peluang untuk kita dekatkan silaturahim, peluang untuk kita lebih empati sesama kita Jadi ini ialah peluang untuk kita mendekatkan diri dengan Allah. Definitely. Jadi Ramadan kita memang tahun ini datang awal, dan insya-Allah juga kita punya Syawal juga, harapnya hari raya kita bertambah meriah apabila COVID dah pulih kan dan sebagainya. Jadi kita harap tahun 2020 ni walaupun kita bermula dengan keadaan yang sangat tak stabil daripada bulan 1 jadi kita harap kita berakhir tahun 2020 ni dengan sorakan kegembiraan, kegemilangan kerana kita dapat berjaya dan kita menjadi lebih baik daripada tahun lepas. Itu yang paling penting, kita menjadi diri kita yang lebih baik dan masyarakatnya lebih baik hopefully. Jadi
jika ada sebarang komen ya, boleh letak di bahagian komen dan juga boleh beri cadangan ya, jika ada apa-apa yang nak kami sembangkan seterusnya boleh ni, and then harap dapat like ya kita punya page ni, FB page Mimi Saleh Official. Sesiapa yang tertinggal ya FB live ini, ia akan dijadikan watch party selepas ini dan juga akan dibuat naik ke YouTube. Di YouTube juga boleh subscribe Mimi Saleh Official. Dan jika ada apa-apa lagi yang suka mengenai kita punya perbincangan hari ini ya, harap boleh share dengan kawan-kawan yang lain ya. Jadi di sini saya Mimi Saleh dan Mak Ramah Saad daripada Sembang M&M ingin mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam.